Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang dihormati dan dikasihi sekalian, sebagai tazkirah kita pada tengah hari ini, saya ingin memetik satu nukilan ataupun tulisan daripada Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid dalam satu risalah beliau yang bertajuk dalam bahasa Melayu kita ini ialah perkara haram yang dianggap sebagai biasa oleh masyarakat kita. Di dalam tulisan Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid ini, antara perkara yang disebut oleh beliau ialah berkenaan dengan sikap manusia yang suka berbohong atau berdusta dalam soal mimpi. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid menyatakan bahawa ada di kalangan manusia ini, dia mahukan kepada kemasyhuran, dia mahukan kepada terkenal, dia mahu supaya namanya disebut-sebut. Itu di antara sifat semula jadi yang ada pada manusia. Dia suka kepada namanya dikenali ramai. Maka pelbagai cara dilakukan oleh manusia dalam usaha mereka untuk mendapatkan nama yang terkenal, yang disebut-sebut oleh masyarakat. Ada di kalangan mereka menggunakan cara yang halal, cara yang dibenarkan dalam agama. Ada di kalangan mereka yang tidak ada cara yang halal, mereka menggunakan cara yang haram dengan sebab-sebab yang tertentu. Manusia antara lain umpamanya bagi yang terlibat dengan politik, maka dia mahukan supaya namanya terkenal, supaya para pengundi mengenalinya dan akan memberikan undi kepada mereka. Bagi orang yang bekerja di pejabat ataupun di syarikat-syarikat swasta, dia mahu supaya namanya terkenal di kalangan pegawai-pegawai atasan, supaya mudah untuk dia mendapat lorong ataupun jalan untuk kenaikan pangkat dan sebagainya. Dan begitulah seterusnya. Di kalangan para penceramah, para ulama, orang-orang yang berilmu, yang berceramah di kaca-kaca televisyen, yang berceramah di masjid, di surau dan sebagainya. Mereka inginkan nama yang terkenal, supaya mereka mempunyai pengikut yang ramai, supaya apabila mereka mempunyai kuliah, ceramah dan sebagainya, para penonton atau pendengar yang hadir di hadapan mereka dalam jumlah yang ramai, sehingga dia merasakan selesa atau gembira dengan kehadiran yang ada, berbanding dengan penceramah yang bila dia bercakap kehadiran itu tidak memberangsangkan. Dan begitulah seterusnya dan seterusnya. Sikap manusia yang pelbagai mempunyai alasan yang tersendiri kenapa mereka mahukan nama yang baik, nama yang terkenal, yang disebut-sebut oleh manusia. Maka dalam contoh yang dibawakan kepada kita untuk kita renungkan pada tengah hari ini, Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, dia ambil perkara ini sebagai salah satu contoh yang berlaku dalam masyarakat, yang mana sebahagian daripada masyarakat yang praktik benda ini, dia anggap sebagai benda biasa. Dia anggap sebagai benda ini tidak ada apa-apa, tetapi ianya telah
dilarang secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya disebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman yang keras kepada golongan yang suka mengada-ngadakan atau mereka-rekakan mimpi yang sebenarnya tidak berlaku dalam tidur mereka. Yang sebenarnya mereka tak pernah menyaksikan, tak pernah alami mimpi itu, tapi mereka telah mencipta cerita bahawa mereka bermimpi supaya dengan cerita itu akan mengundang sokongan orang ramai untuk berminat mendengar cerita daripada mereka. Antaranya amaran yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipetik oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid ini diambil daripada kitab Fathul Bari yang membawakan kepada kita hadis-hadis daripada Imam Bukhari. Antaranya ialah inna min a'zamil qara. Dia kata bahawa sesungguhnya di antara kebohongan terbesar yang dilakukan oleh golongan ayyadda'iya ar-rajulu ila ghairi abihi, yang mana satu pembohongan terbesar yang dilakukan oleh seseorang yang mana dia mengaku ayyadda'iya ar-rajulu ila ghairi abihi, dia mengaku orang lain sebagai ayah dia. Itu yang pertama. Maknanya dia menipu nasab, dia menipu keturunan. Bin tu dia tipu. Itu yang pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Bukhari ini. Yang kedua dia kata au yuri ainahu ma lam tara. Dia kata ataupun au yuri ainahu ma lam tara, ataupun dia meriwayatkan, dia bawa satu cerita yang mana cerita yang dia bawa itu pasal mimpi yang sebenarnya dia tak tengok pun dalam mimpi itu. Dia pergi bawa cerita tu bahawa aku bermimpi berjumpa dengan orang ni, aku mimpi jumpa dengan Tok Syekh ni, aku mimpi jumpa dengan Nabi dan sebagainya. Nabi pesan dekat dia macam ni, ataupun dia jumpa dengan satu syekh dekat Mekah, syekh dekat Mekah pesan dia macam ni dan sebagainya, kiamat nak berlaku dan lain-lain cerita yang dia bawa. Sedangkan Nabi kata orang ini au yuri ainahu ma lam tara, yang mana dia bawa cerita ni sedangkan cerita mimpi yang dia bawa itu dia tak berlaku dekat dia sekalipun. Itu yang kedua yang Nabi sebut. Yang ketiganya wa yaqulu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul, dia berkata benda-benda tentang Nabi, dia riwayatkan benda bahawa Nabi kata macam ni, sedangkan sebenarnya Nabi tak pernah kata, Nabi tak pernah buat macam tu. Ini tiga perkara dalam hadis Bukhari ni dia bagi tahu kepada kita tentang pembohongan paling besar yang manusia buat. Nombor satu, tuan-tuan sekalian, ialah tentang orang yang mendakwa bahawa lelaki tu ayah dia, ataupun dia kata perempuan tu mak dia. Dia tipu bin, dia tipu binti. Pasal apa? Dia ada banyak sebab untuk dia berbuat demikian. Hari ini, manusia hari ini, dia tahu bahawa dia tak boleh membinkan anak yang bukan anak dia. Dia buat macam mana pula tuan-tuan? Sekarang ni, manusia sekarang ni, dia buat dengan cara mengelirukan orang. Iaitu dia ambil nama dia cantum pula dengan nama budak tu. Bukan bin, kan? Bukan binti. Yang bin binti memang kosong lah, kan? Tak ada. Kalau satu ketika dulu dia buat bin binti Abdullah, kan? Kemudiannya sekarang ni maklumat bapa tu dia tulis tak diperolehi. Tapi kemudiannya sekarang ni orang makin cerdik, maklumat bapa tak diperolehi, tetapi yang tu kosong, tapi nama anak tu dia cantum dengan nama anak dia. Kalau budak tu perempuan sekalipun, katalah nama budak tu Suraya, dia berbuh Suraya Ahmad. Yang binti Abdullah dulu kan, sekarang ni tak ada. Jadi sekarang ni Suraya Abdullah, binti tak ada. Jadi bila orang baca Suraya Abdullah sedangkan nama dia Abdullah, ataupun Suraya Mahmud, kan, nama ayah angkat dia tu Mahmud, maka orang terasa bahawa Suraya tu anak kepada Mahmud. Ini yang sedang berlaku dalam masyarakat kita, yang mana tuan-tuan sekalian, dia menghampiri kepada benda yang Nabi larang. Nabi sebut satu pembohongan yang besar. Yang pertama.
Yang kedua dia kata au yuri ainahu ma lam tara, dia cerita dekat kita benda mimpi yang tak berlaku dekat dia sekalipun. Sidang hadirin mukminin, sekarang ni dalam negara kita tengok semakin menjadi-jadi orang yang duk bercerita bahawa dia mimpi jumpa dengan Nabi. Maka kita tengok ramailah orang duk share dalam YouTube, ramailah orang duk dengar ceramah dan sebagainya, sebab orang ni mendakwa dia bermimpi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang hadirin mukminin, kita bukanlah tak mau percaya kepada orang-orang macam ni sebab mungkin dia cakap tu benda betul. Tapi mungkin juga dia cakap benda yang tidak betul. Cuma kita nak bagi amaran tentang amaran yang pernah diberitahu oleh Nabi tentang benda ni, perbuatan reka cerita ni pasal mimpi termasuk dalam amaran yang Nabi sebut 1400 tahun yang lalu. Menunjukkan bahawa benda ni akan berlaku dan sangat bahaya jikalau dilakukan oleh orang-orang Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tuan-tuan sekalian? Nombor satunya ialah macam mana kita nak tahu yang orang yang datang jumpa dengan kita pada mimpi kita itu dia benar-benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan sebenarnya kita sendiri tak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Katalah kita mimpi jumpa dengan ayah kita. Pelik tak? Tak pelik. Apa yang peliknya? Sebab ayah kita. Kita kenal ayah kita, hidung dia macam mana. Kadang-kadang ayah ni, kok belakang pun kita boleh agak dah kalau ayah kita. Sebab kita kenal sangat, bongkok dia macam mana, tulang belakang dia macam, kita boleh tahu dah ayah kita ni. Apatah lagi kalau ayah kita dalam mimpi tadi, dia menghadap kita, kita pasti itu ayah kita. Soalan sekarang ni, tuan-tuan, Nabi Muhammad tidak ada gambar, tidak ada video yang menceritakan rupa dia tu macam mana. Kalau yang ada pun riwayat-riwayat yang menceritakan bagaimana rupa Nabi dalam Syama'il Muhammadiyah dan sebagainya, ada beberapa riwayat tentang macam mana Nabi ni. Tapi tuan-tuan sekalian, macam mana kita nak pasti bahawa yang kita nampak tu, walaupun kita mendakwa bahawa yang kita nampak tu sama sebagaimana ciri yang disebut dalam Syama'il Muhammadiyah ataupun kitab-kitab lain, tuan-tuan sekalian, bahawa orang tu betul-betul Nabi. Macam mana kita nak tahu? Katalah contohnya kening tebal. Ramai tak orang kening tebal? Ramai orang kening tebal. Tak semestinya kening tebal tu Ustaz Ahmad jalani seorang. Contohnya lah. Tak, orang lain pun mungkin kening tebal juga. Jadi adakah bila orang tu kening tebal dia mesti saya ataupun mesti tuan-tuan? Tak semestinya. Kalau kita cerita bahawa orang tu muka dia ada jerawat, ada bintik-bintik jerawat, adakah mesti orang tu? Sebab dalam dunia ni berapa ramai orang yang pipi dia ada jerawat. Maka benda-benda macam ni tuan-tuan adalah satu benda yang kita mesti berhati-hati. Sebab tu para ulama mengatakan bahawa dalam soal mimpi berjumpa Nabi, maka mimpi itu kalau benar sekalipun bermimpi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimpi itu sekadar untuk dirinya dan tidak ada sebarang hukum baru daripada itu. Sebab tu kita agak kecewa kalau ada mana-mana ustaz tiba-tiba dia bercakap bahawa orang tu mimpi berjumpa dengan Nabi, tiba-tiba orang yang sama tu kita guna hujah mimpi jumpa Nabi untuk menghalalkan darah saudara seagama. Ini satu jenayah dalam agama. Kalau betul engkau berjumpa dengan Nabi, ambillah benda tu sebagai habuan untuk engkau mungkin rezeki daripada Allah Ta'ala. Tapi nak jadikan hujah bahawa orang tu dia cakap betul sebab dia mimpi jumpa Nabi, maka dia halalkan darah orang lain, maka itu satu jenayah. Kita tak boleh terima hujah yang sebegitu. Kemudian sidang hadirin mukminin, dalam hadis yang sama, yang seakan-akan sama tuan-tuan sekalian, cerita berkenaan dengan mimpi ini, juga dalam Fathul Bari tuan-tuan sekalian disebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tahallama, sesiapa yang bermimpi bihulmin lam yarahu, siapa-siapa yang bermimpi, siapa-siapa yang menceritakan tentang mimpi yang dia sebenarnya tak tengok, yang dia sebenarnya tak nampak, maka dia akan dibebankan ay ya'qida baina sya'irataini
walan yaf'al. Dia akan dibebankan untuk mengikat 2 biji gandum dan sudah tentu dia tidak akan dapat melakukannya. Tuan-tuan tahu gandum ni apa dia? Tahu gandum kan? Boleh ambil 2 biji gandum. Bukan dua gumpal, bukan ambil kepal tu buat macam tu tak. 2 biji, boleh ambil 2 biji gandum. Kalau boleh ambil 2 biji gandum, ambil 2 biji gandum. Nabi kata dalam hadis ni, siapa yang dia duk cerita dekat orang mimpi yang dia sebenarnya tak ada mimpi tu pun berlaku dekat dia, maka benda akan dibebankan ke atas dia ialah dia kena ikat 2 biji gandum. Gandum tu kita nak kena ambil 1 biji 1 bab dah. Lepas tu suruh ikat pula. Boleh ikat. Itu gambaran yang Nabi SAW nak bagi tahu kepada kita besarnya kecelakaan yang akan berlaku kepada orang yang duk cerita kepada orang lain tentang mimpi yang sebenarnya tidak berlaku kepada dia. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, sebab apa 2 amaran ni kita cerita pada tengah hari ni? Sebab apa? Hadis ni bukan hadis yang bermasalah, bukan hadis maudhu', bukan hadis lemah, dia adalah hadis sahih yang dibicarakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab dia Fathul Bari daripada sahih Imam Bukhari untuk menunjukkan kepada kita dari segi authenticity kesahihan hadis ni tidak ada pertikaian. Tidak ada pertikaian. Tapi kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bawa hadis ni, dia cerita dekat kita amaran yang sebegini rupa? Kerana sebagaimana yang kita boleh tengok sekarang, ada orang-orang agama ataupun bukan orang agama sekalipun, sesiapa jua yang terlibat dengan mana-mana kumpulan agama dan sebagainya, dia mulai bercakap nak tunjuk dia ni hebat. Maka cara dia nak tunjuk dia hebat, nak tunjuk dia ni ada maqam tinggi, dia istimewa, maka dia pergi cerita dekat orang bahawa dia bermimpi jumpa Nabi, dan dia ajar pula dekat kita macam mana nak bermimpi supaya boleh berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, bukanlah salah, malah ada alangkah baiknya kalau kita berjumpa dengan Nabi. Memang semua orang nak bermimpi jumpa dengan Nabi. Sebab Nabi sendiri mengatakan bahawa kalau sesiapa yang bermimpi berjumpa dengan baginda, itu adalah mimpi yang benar. Itu adalah mimpi yang benar. Kita bukan nak memperlekehkan sesiapa yang benar-benar bermimpi berjumpa dengan Nabi. Cuma kita nak bicarakan bahawa sekarang ni amat bahaya perbuatan-perbuatan yang macam ni, jikalau orang tadi dia berbohong dan dia berhujah dengan menggunakan mimpi tadi. Itu yang bahayanya. Baik. Sidang hadirin mukminin, maka sebagai kesimpulan kepada apa yang disebut oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid ini, ialah bahawa kalau kita nak lakukan sesuatu, lakukanlah perkara itu dengan cara yang dibenarkan dalam agama. Adakah salah kita menjadi seorang yang terkenal? Tidak salah. Ada keadaan-keadaan tertentu kita perlu terkenal. Contoh, kita jual barang. Kalau kita jual barang, barang kita tak dikenali, laku tak barang kita? Tak laku. Sebab itu sekarang ni kita ada advertisement, ada iklan, papan iklan. Iklan ni macam-macam. Dalam internet pun ada iklan, dalam surat khabar bercetak pun ada iklan, dalam majalah pun ada iklan, dalam program-program yang dianjurkan di luar pun ada iklan. Nak tunjuk bahawa pentingnya iklan. Sama sebagaimana seorang penceramah, dia perlu menjadi seorang terkenal supaya orang akan dengar cakap dia. Tapi yang menjadi bahayanya apabila dia menjadi terkenal, tiba-tiba dia bercakap dengan perkataan yang dusta ataupun perkataan yang menyeleweng daripada Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dia menyebarkan hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu', sedangkan dia seorang yang terkenal, maka penyakit yang berlakunya ialah adanya pengikut-pengikut yang taksub, yang fanatik, yang tidak mempedulikan kesilapan guru dia. Sedang hadirin mukminin, akhirnya jikalau kita banding dalam negara kita dengan negara luar,
Saya ingin berkongsi pengalaman saya bagaimana para sarjana Inggeris, kalau orang tanya dia soalan yang dia tak tahu, dia tak segan silu, dia tak malu untuk kata saya tak tahu. Dia tidak teragak-agak untuk kata saya tak pasti, saya tak tahu. Dan kalau ada orang boleh point out, pinpoint kesilapan dia kat mana, dia boleh sebut thank you, terima kasih sebab tunjuk saya benda sebenar. Itu budaya akademik di negara barat yang bukan beragama Islam. Tapi dalam negara kita hari ni, guru-guru agama, penceramah agama yang bercakap tentang agama, minta maaf saya sebut, saya bukan nak condemn sesiapa, tapi sekadar kita berkongsi masalah yang ada di kalangan orang Islam, di mana orang Islam pada hari ini bila dia jadi penceramah dan sebagainya, apabila orang bertanya kepada dia benda yang dia tidak well versed, yang dia tidak begitu mempunyai pengetahuan yang mendalam, dia cuba juga untuk jawab. Bila dia cuba juga untuk jawab, maka bahaya yang berlakunya ialah dia akan buat silap. Bila dia buat silap, bila ada teguran daripada publik, daripada khalayak ramai, yang jadi masalahnya masih tak mau mengaku salah. Amat memalukan. Sedangkan orang Inggeris yang bukan beragama Islam, mereka lebih baik disiplin mereka dalam perkara macam ni. Moga-moga perkongsian seberingkas ini ada manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.